Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bertemu kembali dalam Lebaran Awani bersama saya Najib Arif dan juga rakan setugas. Dan saya Hakim Rahman seperti biasa. Tadi kita dah tengok rakan-rakan penyampai kita yang segak. Lama tak jumpa. Sekali tengok dalam TV, segak oi. Segak Ehsan dan juga Aceh Nasri, segak bergaya. Kalau di Bukit Kewangan tu yang kita terpisah lebih kurang 2 bulan ni, ke 3 bulan dah, bersama dengan Fida dan juga Kamarul Baharin. Cantik Fida dan juga Cik Cam di Bukit Kewangan tu. Turut sama merayakan pada malam Hari Raya ini. Tapi kalau Lebaran Awani ini bukan kita nak melihat saja kepada apa yang mereka bincangkan tadi kan. Kita nak melihat juga kepada frontliner. Ini amat penting. Sepanjang tempoh PKP ini, kalau di Astro Awani ini Hakim, kita bawakan cerita mereka, susah payahnya mereka dan sebagainya kan. Tapi malam raya ini sudah pasti kesyahduan tu lebih dirasai oleh frontliner ni. Terutama mereka yang berada di Bahasa Harapan dan juga mereka yang berada di Bahasa Harapan ini sebenarnya terpaksa bertugas bagi mengekang penularan COVID-19 ini dalam tempoh PKPB. Dan dalam masa yang sama juga kita nak juga melihat menyelami hati ataupun perasaan, experience mereka yang kita duk dengar orang cakap kena COVID-19, jumlah angka dan sebagainya. Tapi ini kita nak dengar sendiri experience pengalaman orang yang kena COVID-19 tu sendiri. Ini yang kita bawakan. Kalau tadi kita dah bawakan ucapan daripada pasukan frontliner kita, pasukan bomber. Tapi kali ini individu artis Malaysia sebenarnya, Puteri Aisyah yang melalui detik sukar. Kalau kita ni memang seluruh rakyat Malaysia ni sukarlah waktu PKP ini. Raya berbeza berbanding dengan tahun sebelum ini. Tapi Puteri Aisyah melalui detik yang paling sukar dijangkiti COVID-19 dan kini telah pun sembuh. Kita nak bersama langsung dengan Puteri Aisyah pada jam ini. Assalamualaikum Puteri Aisyah. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, kalau kita dah bercakap tentang PKP dan juga PKPB yang kita lalui pada ketika ini, berbeza sekali perayaan kita pada tahun ini. Dan sudah pastilah bagi Puteri Aisyah sendiri, Puteri sendiri melalui pengalaman yang begitu berbeza sekali kan, begitu besar sekali dugaannya, syuting di luar negara dan juga sekembalinya dari Malaysia disahkan dijangkiti COVID-19. Bawa kami untuk cerita dan juga pengalaman Puteri ketika bila ada orang kata apa simptom dan juga disahkan positif itu. Puteri. Okey, masa Puteri dekat Scotland, dia dah ada batuk-batuk sikit lah. Ada rasa macam nak demam tapi tak demam. So, masa nak pergi Scotland ke London, time tu dah okey dah. So, masa tu memang kita semua kru macam makan ubat lah sebab takut nanti dekat airport kena tahan ke kan. So, Alhamdulillah masa dekat airport semua okey, kecuali seorang dua lah yang masih tak sihat, tapi lepas lah, kita lepas sampai Malaysia. Okey Puteri, waktu kat sana tu, waktu itu dah ada ke mula rasa tak sedap badan ataupun dah rasa biasa bila kita rasa tak sedap badan kita mula terfikir, kita ni kena sakit apa? Ada terfikir macam itu tak masa mula-mula rasa batuk-batuk tu? Ada. Sebab masa tu kan memang dekat UK kan dah kecoh sebab dia orang kan tinggi kan, dia punya case kan. Jadi masing-masing macam panik lah, termasuklah Puteri. So bila Puteri dah start batuk tu, sebab kru dah start batuk, and then bila Puteri batuk, Puteri rasa macam alamak Puteri dah ada simptom ke. Tapi masa tu Puteri macam tak apalah, fikir positif lah, mungkin batuk biasa kan. Makan ubat, lepas Puteri makan ubat, dia okey. Itu yang Puteri masih okey. Sampai Malaysia tiba-tiba kena COVID lah. Okey Puteri pergi syuting, kami difahamkan semasa syuting ni, penggambaran di luar negara ini, syuting ni belum habis pun. Tetapi Puteri dan juga kru pulang ke Malaysia sebelum syuting itu tamat. Tapi pada masa itu PKP, kiralah di Malaysia ke di negara tempat Puteri berada itu masih lagi belum dilaksanakan. Siapa yang membuat keputusan untuk pulang ke Malaysia? Apa yang membuatkan keputusan itu dicapai untuk pulang ke Malaysia sebenarnya Puteri? Sebab salah seorang daripada plan kami balik dulu sebab memang dia kalau embassy UK, embassy Malaysia dekat UK dah bagi tahu yang kita disarankan untuk balik. Jadi plan balik dulu, so kemudian baru kita orang semua balik. Okey Puteri, kita fahamlah sukar apabila Puteri mengetahui ialah dijangkiti COVID-19. Ini adalah satu ketakutan kan untuk semua orang sekalipun. Tapi Puteri, kali pertama apabila pulang ke Malaysia dan disahkan positif COVID-19 ini, apa sebenarnya perasaan itu? Memanglah sedih dan sebagainya. Tapi kalau boleh digambarkan, dikongsikan dengan rakyat Malaysia, apa perasaan Puteri pada ketika itu? Awal masih dia down sangat, dia sedih.
Sebab Putri macam tak sangka. Sebab Putri rasa sihat. Putri tak ada batuk. Dekat Malaysia Putri tak ada batuk, tak ada demam, tak ada simptom. Tapi tiba-tiba Putri check, Putri positif. Jadi Putri rasa down lah sebab Putri tahu lepas ni Putri kena hadap ni seorang-seorang. Sebab tak ada orang boleh tolong, tak ada orang boleh dekat, tak ada orang boleh visit. So rasa sedih sangatlah macam tu. Okey Putri, kita tahulah COVID-19 ni virus yang tak ada lagi, tak ditemui lagi penawarnya, vaksinnya pun tiada lagi. Tetapi dalam masa sama, pengamal-pengamal perubatan, pegawai perubatan ada menyatakan bahawa salah satu faktor yang menyebabkan kita boleh sembuh adalah sistem imunisasi, sistem imun diri kita itu sendiri. Dan untuk kita dapat sistem imun yang kuat itu, kita perlu berfikiran positif, kita perlu motivate diri kita untuk fight virus itu. Tapi bagi Putri, apa yang menyebabkan Putri rasa macam inilah sumber motivasi, inilah yang membakar semangat Putri untuk terus melawan sakit COVID-19 ini? Satu, sebab Putri rasa mungkin sebabnya dan doktor kat situ bagi tahu okey, kategori Putri ni masih okey. Jadi Putri tak rasa risau sangat. Tapi tipulah kalau tak rasa down ataupun rasa macam tak semangat, ada je perasaan tu. Tapi Putri fikir tak apalah sebab dah doktor dan semua kata macam Putri masih okey. Jadi bila Putri dekat ward tu, Putri buat semua orang happy, Putri belanja makan apa. Macam indirectly Putri rasa positif tu datang sendiri. Putri, kita banyak di Extra One ini sebenarnya kita banyak bawakan cerita barisan hadapan ini. Ini cerita daripada pihak luar. Kita memerhati mereka dari luar, bertungkus lumusnya mereka untuk membantu menyelamatkan Malaysia ini berperang dengan musuh yang kita tidak nampak, COVID-19. Tetapi Putri berkesempatan ataupun orang kata apa, berada di dalam menerima rawatan bersama dengan mereka, berjumpa dengan mereka untuk tempoh yang panjang dalam tempoh kuarantin tersebut. Bagaimana ceritanya? Bagaimanakah mereka melayan pesakit, melayan Putri sendiri? Bagaimana pada kaca mata Putri sendiri melihat susah payahnya mereka untuk berjuang demi negara ini? Kalau boleh kongsikan Putri. Diorang satu dia Putri cakap diorang betul-betul dedikasi lah. Sebab apa Putri kat satu? Sebab Putri baca banyak news dari luar. Diorang cakap macam hospital tak dapat nak bagi fully attention lah apalah. Tapi Malaysia punya frontline-nya betul-betul tolong. Walaupun diorang tak ada cuti, tukar shift, macam kadang-kadang diorang kena full shift semua tu, tapi diorang masih lagi ada rasa nak bagi nasihat semua. Kalau Putri rasa Putri dah macam lantaklah aku penat-penat gitu kan. Tapi diorang masih lagi macam tak apa Putri masih okey. Putri boleh Putri doa, solat. Diorang masih lagi bagi nasihat walaupun dalam keadaan diorang sekarang kena hadap pesakit COVID hari-hari, diorang masih lagi nak bagi nasihat macam dekat pesakit-pesakit. Bagi diorang sangat kuat lah. Kita tahu biasanya apabila kita berdepan dengan sesuatu masalah je kan, ada musibah ni, kita tahulah melihat daripada sudut positif, ada hikmah di sebalik setiap kejadian yang berlaku. Dan saya pasti Putri juga ada hikmah tersendiri yang mungkin Putri nak kongsikan, yang mungkin apa yang berlaku terhadap diri Putri ini membuka cara berfikir ataupun perspektif yang berbeza. Apa yang Putri belajar daripada kejadian berlaku ke atas diri Putri Aisyah ni? Banyak sebenarnya, Putri banyak belajar sebab banyaklah dari segi relationship dengan family. Baru Putri sedar yang macam family ada bila Putri susah, bila Putri sakit. Sebab masa Putri kena first tu, family Putri dah start buat solat hajat, Putri semua. Jadi Putri rasa macam benda-benda tu Putri tak pernah sangka yang Putri dapat benda tu dari family. Soalnya ialah kita pula kerja tak ada nak macam spend time sangat kan. Maksud Putri macam aunty Putri, cousin Putri. Putri tak sangka Putri dapat support yang banyak. And then bukan dari family saja, daripada fans, daripada kawan-kawan. Putri tak sangka benda tu Putri dapat. Dan Putri tak sangka benda ni semua macam buka mata Putri untuk appreciate life, untuk tak take it for granted. Macam kita rasa macam kita boleh buang, kita berhati. Sekarang ni kita dah ada limit. Jadi Putri rasa lepas ni Putri tak nak take it life for granted lah.
Yalah, ini umpama seperti wake up call Hakim. Kita boleh katakan kalau kita melihat apa pengajarannya, semua orang pun perlu belajar daripada kejadian seperti ini kan. Tapi kalau kita lihat keputusan kerajaan kali ini membenarkan 20 orang untuk orang kata apa boleh beraya hari pertama, tapi dengan keluarga terdekat. Rentas daerah boleh, rentas negeri tidak boleh. Ini telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tapi Puteri melalui satu pengalaman yang berbeza. Kalau boleh kita bawakan nasihat Puteri sendiri kepada orang ramai. Kadang-kadang kita melihat orang ramai di luar sana ni, kalau tak kena kepada ahli keluarga terdekat, kesedaran itu belum timbul. Tak kena Mereka batal rasakan hidup bahawa sendiri, betul, raya itu untuk normal baharu itu sukar untuk mereka capai. Nasihat Puteri sendiri untuk orang ramai yang masih lagi merasakan raya tetap raya. Apa yang Puteri ingin sampaikan? Puteri faham sebab mungkin diorang tak biasa duduk dekat rumah lama-lama. Diorang tak biasa tak buat apa-apa lama-lama. Sebab yelah kadang-kadang boleh ada tahap mental breakdown. Sebab Puteri sendiri pun mengaku Puteri ada masa-masa yang Puteri yelah duduk seorang kan lama pula tu. Jadi Puteri faham. Tapi bagi Puteri, nasihat Puteri rasa ikutlah. Korang ikutlah nasihat daripada kerajaan, ikut peraturan yang kerajaan dah tetapkan. Boleh keluar tapi korang ikut syarat-syarat apa yang kerajaan dah tetapkan lah. Janganlah dikasih nak berkumpul ramai-ramai, tak ikut syarat-syarat tu. And then kalau boleh tak ada kalau tak ada keperluan nak keluar, tak payah keluar. Raya memang tetap raya, Najib. Kita pun beraya juga, tapi cara berbeza. Di perantauan lah, berbeza. Normal baru lah kita duduk jawab macam ni. Tapi bagi Puteri sendiri, orang yang mengidap sendiri COVID-19 ini, apa maknanya normal baru kepada Puteri? Bagi Puteri memang dah memang Puteri rasa dah lain lah sekarang. Nak pergi keluar pun tak boleh ramai-ramai. Jadi kita nak keluar pergi kedai pun dah tak boleh. Nak dine ramai-ramai, dia ada 4 orang lah dalam satu table. Dah jadi lain lah. Bagi Puteri memang dah jadi lain. Puteri rasa macam Puteri tak sangka satu dunia dah jadi macam tu. Betul sakit sebabkan satu penyakit tu. Satu dunia dah kena ikut new normal ni lah. Kena jaga jarak, kena jaga kebersihan. Tapi bagi Puteri ada kebaikannya juga. Orang akan praktiskan good hygiene. Orang tak suka hati nak buat nak keluar, jaga jarak tu. Bagi Puteri bagus jugalah. At least bersih sikit lah. Malaysia, satu dunia ni kan. Okey, Puteri Aisyah, kita dah hampir tiba ke penghujung. Ada ucapan ringkas ataupun ucapan selamat Hari Raya kepada peminat-peminat di luar sana? Mungkin kepada saya pun peminat juga. Okey, nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Jangan buat open house. Salam nafas, ikut prosedur. Jangan masak banyak-banyak. Jadi dah rumah je, okey? Okey, terima kasih Puteri. Kami seluruh warga kerja Sarawani dan saya percaya juga rakyat Malaysia mendoakan kesihatan dan juga kesejahteraan Puteri, dan juga alhamdulillah masih lagi dapat meraihkan raya bersama dengan keluarga tercinta, dan itu doa kami buat Puteri dan juga seluruh, bukan saja Puteri kan, semua individu rakyat Malaysia yang dijangkiti, yang masih lagi berjuang, yang telah sembuh dan sebagainya. Kita semua terkesan. Betul, kami mendoakan kesihatan berpanjangan dan juga semoga kita menang melawan musuh kita iaitu COVID-19. Dan kita nak kembali ke Bukit Kewangan, Hakim, dengan siapa? Kita ada rakan penyampai kita, ada Syarat Kutan dengan Melissa Idris. Ya, terus saja ke Bukit Kewangan.